Salam Malaysia Madani dan Alhamdulillah kita dapat bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira penting dan menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa, tetamu yang lama sebenarnya saya tak jumpa, tetapi Alhamdulillah berada bersama kita di studio Ruang Bicara hari ini. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah memantap semula imej Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun JKOM. Ini sesuatu yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Dan sebelum itu mungkin menarik jugalah kalau kita imbas kembali Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun JKOM juga adalah antara agensi ataupun badan ataupun jabatan yang juga menghadapi beberapa masalah dari masa ke semasa, dan kita masih ingat lagi pada bulan November tahun lalu juga JKOM menghadapi satu perkara ataupun satu isu yang dianggap begitu kontroversi, dan baru-baru ini juga timbul juga komen-komen daripada orang ramai berkaitan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh JKOM berkaitan dengan langkah Dubai. Baiklah, tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Sarah Chinnasamy, iaitu penganalisis politik dan media sosial di Universiti Teknologi Mara ataupun UiTM. Jadi Prof, apa khabar? Sihat Tuan Syakawi. Terima kasih jemput saya ke studio. Itulah, saya pun gembira kerana dapat bersama lama tak jumpa Prof semula. Baik, kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, seperti biasalah kami juga sebenarnya memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang menjadi pilihan kita. Jadi dua talian seperti biasalah kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baiklah, mungkin sebagai permulaan ini Prof, ya, kita juga nak lihatlah tentang ialah kita pun dah masuk tahun 2024. Jadi perhatian Prof sendirilah berhubung dengan situasi politik semasa yang mungkin sekarang ini menjadi perbincangan rakyat Malaysia ketika ini daripada pelbagai golongan, pelbagai pihak sebenarnya. Prof. Okey, komunikasi politik di negara kita ni telah banyak berubah, ya. Okey, sebagai seorang penganalisis politik dan juga media sosial ni, dalam kajian-kajian yang saya telah buat sejak pilihan raya daripada 2008 sehingga sekarang ni, kalau kita lihat tahap perkembangan convergence teknologi, khususnya dengan adanya platform-platform media sosial yang bercambah, ya, dari 3 tahun ke 4 tahun. Kita lihat ada banyak platform-platform baru yang muncul, dan kita lihat terbaru ini adalah pilihan raya TikTok dengan pilihan raya negeri pun berasaskan TikTok. Jadi kita lihat di sini, ya, satu perkembangan iaitu penyertaan rakyat kita di dalam hujahan politik ini adalah terlalu aktif. Itu yang saya dapat rumuskan secara keseluruhan. Jadi penglibatan aktif ini, iaitu participatory politik ni, kita lihat boleh dipecahkan di dalam pelbagai kategori. Okey, kalau dilihat dari segi political actor tu, kita memang ada ahli-ahli politik, ahli-ahli politik pro kerajaan dan juga pembangkang, dan juga kita lihat hari ini banyak sektor-sektor masyarakat seperti NGO dan juga orang kata hero-hero yang muncul di dalam platform-platform media sosial ni. Ramai orang menjadi political actor pada hari ini yang lagi menggiatkan lagi senario politik semasa negara kita. Jadi rakyat Malaysia ni boleh dikatakan tidak muak, tetapi pada masa yang sama kita lihat pelbagai jenis maklumat itu dimuatkan di dalam platform-platform media sosial ini untuk mereka mendapatkan maklumat begitu pantas, dan pada masa yang sama mereka ada juga membuat perbandingan dan juga kesahihan juga. Saya tertarik hati bila Prof sebut tentang hujahan politik yang ialah kita gunakan istilah yang berlaku dengan begitu berleluasa sekali lah. Cuma persoalan yang mungkin penting dan menarik juga di sini, saya nak dapat pandangan daripada Prof sendirilah. Apa yang rakyat perlu fikirkan, apa yang rakyat perlu perhatikan sebelum mereka menerima bulat-bulat apa yang dimainkan, terutamanya bila kita bercakap tentang hujahan politik dalam sosial media khususnya.
Asasnya adalah ia pergi kepada keperluan yang pada hari ini sedang diamati oleh rakyat kita. Iaitu asasnya itu adalah banyak berkaitan dengan faktor-faktor keperluan harian mereka, umpamanya faktor yang berkaitan dengan isu berkaitan kebajikan, isu berkaitan dengan ekonomi, isu berkaitan dengan pendidikan yang mana ia sinonim dengan kehidupan rakyat kita, yang mana kita berurusan, libat urus kita terhadap isu-isu ini adalah berbentuk harian. Jadi isu-isu inilah yang berubah menjadi ujahan-ujahan politik di mana kepusatan teknologi convergence yang sedia ada ini membantu kita untuk menyelesaikan sesuatu resolusi terhadap sesuatu isu yang sedang berlaku. Dan kita mengiyakan kadang-kadang media sosial ini membawa banyak perkara-perkara yang mungkin kita kata palsu, mungkin kita boleh katakan tidak benar, berbentuk fitnah dan sebagainya. Tetapi kita alpa bahawa platform-platform media sosial ni juga ada mewujudkan faktor penyelesai resolusi masalah sosial di kalangan rakyat kita. Itu yang boleh dikatakan, diinterpretasikan dalam bentuk ujahan-ujahan politik yang mana mereka memerlukan satu keutamaan ataupun mereka memerlukan penempuan. Adanya pihak yang akan engage, adanya pihak yang akan memberikan perhatian kepada mereka. Jadi elemen yang utama yang di sini wujudnya adalah platform media sosial, tidak kira sama ada Facebook, TikTok, sama ada dalam bentuk apa-apa. Kita boleh lihat kategori-kategori isu-isu yang dilontarkan di dalam platform-platform ini. Jadi ini boleh saya katakan lagi menggiatkan lagi ujahan politik dan juga mempelbagaikan versi ujahan politik di dalam negara kita, di mana secara tidak langsung ia memberikan satu trigger point kepada semua pihak berhati-hati. Kalau masalah terwujud, ada sesuatu yang tidak kena dengan polisi, ada sesuatu yang tidak kena dengan cara urus tadbir, yang mana perlu memerlukan perhatian serius terhadap perkara itu. Jadi di situlah bukannya ruang. Saya rasa kepentingan platform media sosial di situ di dalam menggiatkan hujahan politik negara dan pada masa yang sama memberikan satu tumpuan khas terhadap sesuatu isu utama. Okey. Kita nak pergi kepada topik yang menjadi pilihan kita, iaitu yang melibatkan Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun JKOM. Dan bila kita bercakap tentang hebahan politik, baru-baru ini pun mungkin rakyat Malaysia juga agak terkejut apabila JKOM menyiarkan berita yang mengatakan bahawa ada pakatan sebenarnya daripada kumpulan-kumpulan tertentu untuk menjatuhkan kerajaan yang sedia ada sekarang ini. Tetapi masalah yang timbul sekarang ini, credibility ataupun sejauh mana rakyat menerima berita seperti ini. Apakah kita tahu ianya merupakan sebuah jabatan milik kerajaan. Jadi apakah yang bermaksud bahawa ianya sahih, ianya sah dan ataupun macam mana? Okey, saya memang setuju dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi, YB Fahmi Fadzil baru-baru ini, yang mengatakan bahawa beliau ingin meneliti semula fungsi JKOM ini, yang mana saya melihat bahawa soal identiti dan credibility itu adalah satu perkara yang amat penting. Kalau kita lihat rentetan kronologi perkara-perkara yang berlaku sejak kebelakangan ini, walaupun penjenamaan itu dilakukan di sini sebagai JKOM, tetapi asasnya adalah identiti JKOM itu sendiri. Adakah dia dilihat sebagai propaganda politik, iaitu penjanaan persepsi di kalangan rakyat? Adakah JKOM itu dilihat sebagai satu sumber ataupun suara kerajaan yang mewawarkan program dasar-dasar kerajaan dan sebagainya? Jadi di sini saya melihat bahawa soal identiti itu perlu diperbetulkan di hala tuju yang betul agar fungsi JKOM itu dapat dilihat dari segi jaringan
community, rangkaian community. Jadi kita lihat di sini, ya biasa saya memang tidak menafikan banyak isu-isu macam berkaitan dengan langkah Dubai ditularkan dan itu satu perkara yang kita tidak boleh elak, tuan. Sebab kalau kita lihat populasi negara kita hampir 34 juta dan mengikut World Internet Statistik, hampir 31 juta yang menggunakan internet. Jadi rata-rata 3 juta rakyat kita tidak menggunakan internet. Siapakah mereka? Mungkin warga emas ataupun mereka yang di bawah 12 tahun. Jadi kalau kita nak ungkit pasal kronologi ataupun sesuatu peristiwa ini adalah perkara biasa yang berlaku dalam arena politik negara. Okey, terlalu banyak sangat maklumat yang dipautkan, banyak sangat maklumat yang dikongsikan dan di-like, di-hit di dalam bentuk TikTok, di dalam bentuk Facebook, rakaman dan sebagainya. Tetapi sehingga hari ini kita belum mendapat satu kepastian. Jadi apa yang saya sarankan di sini adalah identiti JCOM itu, iaitu penyelarasan semula fungsi JCOM itu adalah satu perkara yang amat serius yang perlu kita lihat. Walaupun saya melihat penjenamaan itu dilakukan di situ, tetapi sejauh manakah ia memainkan peranan penting untuk menyalurkan maklumat ke peringkat akar umbi. Kita tidak boleh mengiyakan kalau sesuatu maklumat itu hanya sekadar kita share dalam media sosial itu menjadikan maklumat itu sampai ke peringkat akar umbi. Tidak. Sebab dalam kajian yang kita buat ni, senario penggunaan media teknologi di Malaysia ni adalah amat berbeza. Peringkat umur di bawah 25 tahun, 20 banyak kepada hashtag Twitter. Dan selebihnya yang umur 30 tahun ke atas ni kebanyakannya Facebook. Dan TikTok itulah memecahkan satu ruang di mana semua pihak pun boleh guna. Jadi dia lebih kepada soal bagaimana kita engage dengan rakyat kita dari segi penyampaian dasar maklumat dan apakah program-program itu yang saya rangkumkan menjadi lebih kepada jaringan komuniti. Okey. Kita difahamkan dah ada pemanggil sebenarnya, Prof, di talian kita sekarang ini. Ramza dari Kelantan difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum Ramza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Apa khabar Sekawi? Baik, alhamdulillah. Salam Malaysia Madani kepada ahli panel. Ya. Oh, salam Malaysia Madani. Politik adalah satu platform. Politik adalah sesuatu yang kita tak boleh abaikan kerana adalah bentuk platform untuk mendapatkan suatu tujuan. Itu mana politik dari segi bahasa. Tapi politik yang dicela tidak dibenar oleh kerajaan kita itu politik kepatian. Mana politik yang tidak mengkritik. Tidak mengkritik walau parti kita. Kalau politik yang bijaksana, politik mesra, mana mesti kritik walau parti kita sokong. Kita semua kita kritik dan sokong dan kritik walaupun parti kita. Itu mana kita tidak boleh mempolitikkan parti. Mana tak boleh jenis kepatian. Mana kita kritik walau parti kita. Boleh faham? Okey. Baik. Terima kasih banyak-banyak Ramza dari Kelantan. Menarik juga sebenarnya apa yang dilontarkan oleh pemanggil kita. Tapi sebelum kita menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Ramza ataupun pandangan yang dilontarkan oleh Ramza, saya dah dapat satu lagi pandangan secara terbuka daripada Prof sendirilah. Apabila Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun JCOM ini dipindahkan di bawah seliaan Kementerian Komunikasi, apa yang Prof harapkan ataupun ingin lihat sebenarnya dari segi fungsi dan peranan JCOM itu sendiri? Kalau kita lihat dari segi kronologi, Tuan, kita lihat dari dahulu, JCOM ini dilihat sebagai satu badan iaitu suara kerajaan yang menyalurkan maklumat dasar-dasar utama kerajaan yang mana kita lihat bahawa setiap Perdana Menteri mempunyai konsep dan juga pembangunan dasar yang tersendiri dan kita harus pastikan bahawa rakyat di peringkat akar umbi, tidak kira di bandar ataupun di luar bandar,
bandar, mereka perlu mempunyai adaptasi dari segi bukan setakat adaptasi tetapi penerimaan maklumat berhubung dengan konsep-konsep dasar-dasar ataupun dalam keadaan kita sekarang ni soal kebajikan ya. Pelbagai skim-skim ditawarkan kepada rakyat kita. Jadi rakyat di peringkat akar umbi perlu mengetahui. Jadi JECOM ni harus kembali kepada dasar iaitu pangkalan asalnya iaitu lebih kepada suara rakyat. Iaitu suara rakyat, iaitu tidak ada sesiapa pun yang tertinggal dari segi penerimaan maklumat. Jadi di situ mekanisme penyampaian komunikasi maklumat perlu diperkukuhkan. Perkukuhkan maksudnya di situ saya bukan setakat melihat JECOM ni sebagai satu badan yang menyuarakan suara rakyat dan sebagainya, tetapi lebih daripada itu dari segi koordinasi, dari segi pelarasan dengan jabatan-jabatan komunikasi korporat setiap kementerian yang lain, yang mana kita perlukan jurucakap yang kalau boleh jurucakap yang solo ataupun jurucakap yang boleh berkolaborasi dengan setiap kementerian yang mempunyai program-program skim-skim ni. Jadi itu adalah dari segi atas, daripada lapisan atas, tetapi dari segi lapisan bawahan punya adalah sejauh manakah maklumat itu sampai ke peringkat akar umbi. Itu yang perkara utama yang perlu kita fikirkan. Mengikut kategori penggunaan media sosial di bandar, bagaimana kawasan luar bandar, bagaimana mereka yang tinggal di kawasan yang tanpa akses internet di situ, di mana tidak boleh menggunakan platform-platform seperti ini, but lebih kepada soal bersemuka. Jadi ini yang boleh kita melihat satu penilaian sejauh manakah program yang dibuat oleh setiap kementerian itu diadaptasi oleh rakyat. Sejauh manakah mereka menggunakan skim itu, berapa orang yang telah mendaftar. Jadi perkara-perkara ini yang berkaitan dengan kebajikan dan pembangunan rakyat yang saya rasa perlu diutamakan, dan di situlah kita perlu selaraskan tugas JECOM di sini, bukan setakat di peringkat lapisan atas tetapi peringkat lapisan bawah, lebih kepada suara rakyat. Jadi soal kedua satu lagi tuan yang ingin saya kongsikan di sini adalah menukar persepsi rakyat. Penjanaan persepsi ini adalah satu perkara yang kita lihat yang sudah lama berlaku. Kalau kita nak buat perubahan itu pun akan mengambil masa, tetapi penjanaan persepsi itu bagaimana rakyat melihat JECOM itu sendiri. Mereka melihat sebagai propaganda politik. Alat politik kepada. Jadi bagaimana untuk kita memecahkan pemikiran tradisi itu. Jadi perkara ini bukan mustahil untuk kita buat, tetapi boleh kita lakukan sekiranya pelarasan, penstrukturan dan cara mengkoordinasikan maklumat itu disatukan dan disebarkan dengan cara yang baik, boleh. Kalau begitulah matlamat yang Prof sebut sebenarnya. Kita juga perlu memikirkan secara serius sebenarnya, Prof, yes. Siapa yang harus berada untuk menjalankan operasi JECOM itu sendiri. Golongan mana yang amat diperlukan? Apakah profesional? Mungkin juga pensyarah-pensyarah universiti misalnya, ahli-ahli sosial, politik dan sebagainya yang harus ada dalam the so-called kombinasi gagah JECOM itu. Saya percaya ya tuan, untuk keanggotaan ini lebih kena terbuka kepada mereka golongan profesional di situ, di mana kita kadang-kadang idea kita ni kadang-kadang juga dipersoalkan, tetapi pada masa yang sama kita perlu melihat mereka yang pakar dalam bidang berkenaan dari segi kajian, dari segi adaptasi teknologi maklumat, adaptasi maklumat, dari segi literasi media sosial mereka. Perkara-perkara ini haruslah kita kena ada. Jadi untuk itu saya mengusulkan adanya golongan-golongan profesional di sini, pakar-pakar komunikasi masa di sini untuk mengaturkan cara penyelarasan dan koordinasi maklumat ini adalah satu pilihan yang terbaik.
terbaik yang mana saya lihat Ya. bukan setakat kajian di dalam negara tetapi di luar negara, kerana apa yang berlaku di dalam politik negara kita ni, iaitu yang tadi Tuan Syikawi katakan komunikasi politik kan, tempiasnya datang daripada luar negara. Ya. Dahulunya kita lihat TikTok dekat Malaysia ni, setahu saya bila saya buat kajian, TikTok ni dilihat lebih kepada sektor hiburan. Ya. Banyak hiburan terutamanya golongan bawah 25 tahun, Betul. 20 tahun. Tetapi apabila berlaku perkembangan politik negara, pilihan raya di luar negara, seperti di Colombia, pertengahan mid-election dekat Amerika Syarikat dan negara jiran terdekat kita Filipina. Jadi tempias itu jadi di mana TikTok ini walaupun kita dah melebihi pilihan raya utama, pilihan raya negeri, masih ia menjadi satu medium yang kukuh di dalam penyampaian maklumat di dalam negara kita. Jadi saya melihat JECOM ini perlu distrukturkan semula dari segi strategi penyampaian maklumat. Okey, kita akan sambung lagi Prof, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika, dan kepada anda jangan lupa kami juga mengalu-alukan pandangan dan juga pendapat anda ataupun apa saja pertanyaan yang mungkin ingin anda kongsikan bersama dengan tamu kita di studio, iaitu Profesor Madya Dr. Sarah Chinnasamy. Jadi dua talian saya ingatkan lagi kita sediakan kepada anda di 0326979767 dan satu lagi talian tentunya di 0326979768. Kita rehat dulu, kembali semula Ruang Bicara sebentar saja lagi. Okey, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap topik yang menarik, memantap semula imej Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun JCOM. Saya difahamkan kita ada seorang lagi pemanggil di talian sekarang ini. Dr. Muzaffar dari Selangor sudah pun bersiap sedia di talian kita. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Syarkawi. Sihat? Syarkawi. Ha. Boleh dengar suara? Dengar, Doktor. Bagus Ha. Dr. Muzaffar Shah daripada Kuala Lumpur, bukan Selangor. Oh, Kuala Lumpur. Okey, sorry. Orang KL. Okey. So isu JECOM it's a very hot issue lah. Very interesting issue. Yeah. You pilih jugalah. Bagus juga ni. Okey. So I think the important question people want to ask lah, all Malaysian including me, Yeah. what's the relevance of having this JECOM lah? Apa relevan yang ada JECOM ni? Okay. So setiap kementerian, I think jabatan dia ada unit komunikasi orang. Betul. They can channel all this message through their communication channel. You nak create another channel to nak spreadkan orang punya info lagi buat apa? To me it's a waste of public money je lah, bazir duit rakyat je. Ya. Duit tu kita gunakan untuk tambah baik sistem internet dekat semua universiti lagi bagus. So student kat universiti tak payah masuk kelas. Kat UiTM ke mana-mana universiti tu tak payah masuk kelas. Tambah baik sistem internet. For me it's more smart way lah to spend the public money. Okay, so kita nak belanja duit rakyat untuk tampung JECOM ni for what actually? So I have an issue about dia punya relevancy dia. Relevant lagi ke JECOM ni? Tak boleh kita mansuhkan aja. So kita dapat save a lot of public money. Duit rakyat dapat dijimatkan. Okay, setiap kementerian dia dah ada dia punya communication channel. I think you punya bernama pun ada communication channel kan. So tak perlulah guna JECOM. Just guna you on channel lah. Ini ruangan bicara ni pun you on channel juga. So no problem. I think you can, ruang bicara ni can perform well than JECOM. That's my honest opinion lah. Okey. Saya Syarkawi Saya tanya satu soalan di Dr. Muzaffar? Tanyalah. Okey. Ini kalaulah tadi pun saya bertanya soalan yang sama kepada Profesor Madya Dr. Sarah Chinnasamy. Okey, kalaulah di JECOM ini akan diteruskan, walaupun anda mengatakan tidak relevan, tetapi mungkin kerajaan mengambil keputusan untuk terus mewujudkan JECOM. Okey, itu keputusan orang. Tadi kita tanya jugalah siapa yang harus mendukung JECOM itu, dan apakah we really need professional sebenarnya to run JECOM supaya ianya betul-betul efisien menepati sasaran yang kita mahukan. So siapa kita nak jadi director JECOM ni? In other word lah Okey, siapa nak jadi ketua jabatan JECOM ni? To be honest, I have no idea. Okey, that's the problem. Kita nak lantik academician pun, diorang ni banyak ulat buku je, nerd.
Okey, nak jadi pengarah sana pengarah sini senang, nak jadi apa, nak apply naik full professorship. Terus teranglah. Okey, lepas kita nak lantik orang ni politik tak boleh juga, banyak isu. So nak lantik siapa-siapa pun big problem. Yang sesuai saya tengok you seorang je, Syakawi. My honest opinion lah. Okay, I've been following you for last many years. I tengok you are quite neutral lah. Boleh lah. With my help. Allahu Akbar. You sebagai ketua, I mungkin jadi boleh timbalan you. Tapi my honest opinion lah, we need to see lah whether this relevant to have this JECOM or not anymore lah. To be honest lah, Okay. You need to go deeper on this issue. Okey, menarik. Okay, thank you so much. Baik, terima kasih Okey, banyak-banyak. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Dr. Muzaffar, satu pandangan yang cukup ikhlas sebenarnya. Saya suka apa yang disebut. Yalah, mungkin ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju. Tapi pandangan Prof sendiri, apakah we still need JECOM itu? Apakah JECOM masih relevan sebenarnya dalam situasi semasa? Okey, terima kasih Dr. Muzaffar. Satu pandangan yang bernas, tetapi saya memang tidak nafikan di sini. Banyak soal-soal yang berkaitan dengan kerelevanan JECOM ni, sama ada perlu di-maintain ataupun perlu dimangsukan. Banyak isu-isu yang berkaitan dengan perkara ini telah dilontarkan. Bukan baru-baru ni, baru dalam 2-3 bulan yang lalu pun. Dan mungkin kita boleh memberikan justifikasi itu bahawa setiap kementerian itu mempunyai komunikasi korporat masing-masing yang mampu menyalurkan maklumat kepada rakyat. Tetapi di sini satu perkara yang perlu kita fikirkan, yang mana mungkin di luar jangkaan kita, sejauh manakah maklumat berkenaan boleh sampai kepada peringkat akar umbi. Perkara itulah yang perlu kita fikirkan. Mungkin disebabkan oleh kronologi politik ataupun insiden-insiden politik buat masa ini membuatkan kita melihat tidak perlu adanya JECOM ataupun tidak relevan untuk kita ada JECOM. Tetapi sebenarnya JECOM ini ataupun sebelum ini JASA sudah wujud lama. Betul. Sudah pun wujud lama. Ini satu perkara yang mana kita harus lihat bahawa bukannya semua polisi-polisi itu datangnya daripada kementerian. Adanya yang datang daripada kementerian, tetapi kepada konsep-konsep yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan, umpamanya satu konsep yang besar yang mana ia memerlukan satu badan untuk memberikan penerangan yang optimum. Mungkin komunikasi korporat setiap kementerian itu boleh memberikan maklumat yang berkaitan dengan kapasiti kementerian masing-masing sahaja. Tetapi apa kata dengan isu-isu ataupun perkara-perkara besar yang mana memerlukan lagi perkongsian maklumat yang begitu banyak, yang begitu mendalam kepada rakyat. Jadi saya melihat, kalau Tuan Syakawi tanya pada saya rasa JECOM ini masih relevan lagi. Sebabnya adalah, pertama, faktor spesifikasi di situ, iaitu kalau kita kekalkan dengan Jabatan Komunikasi Korporat mengikut kementerian masing, mereka akan menyalurkan maklumat mengikut kapasiti kementerian masing-masing di situ. Dan tugas komunikasi dan juga engaging with the public itu, walaupun berada di peringkat kementerian masing-masing, apatah lagi dengan program-program utama, dasar-dasar utama seperti Malaysia Madani, Kerajaan Perpaduan, Ekonomi Madani. Perkara-perkara ini memerlukan satu penyaluran maklumat yang optimum di situ. Pasal tu saya memberikan satu justifikasi di sini bahawa JECOM harus bergabung ataupun berkoordinasi, centralize the power together with all the kementerian komunikasi korporat here. Untuk memaksimumkan cara penyaluran maklumat. Itulah saya katakan disebabkan krisis politik-politik baru-baru ini yang membuatkan orang mempersoalkan tidak perlu adanya JECOM. Tetapi sebelum ini, kalau kita lihat 10 tahun dulu, banyak isu-isu yang JECOM memainkan peranan untuk menyalurkan maklumat, walaupun kita lihat banyak propaganda politik yang di mana saya katakan telah mengubah laluan di situ. Prof, kita nak sambung lagi. Kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang.
ada di talian kita. Assalamualaikum Tuan. Halo Ridwan. Hello, Assalamualaikum Tuan Sekari. Ya, Waalaikumsalam. Dan ahli panel, selamat malam. Oh, selamat malam, Cik. Ni saya Ridwan ni ingin bertanya beberapa soalan . Yang pertama, saya cadangkan apa JCOM diperteruskan . Pertama, saya tengok kalau JCOM sekarang ni yang kita tengok, dia patutnya khususkan lantikan ahli sains politik sebab kita tengok lulusan sains politik daripada universiti banyak kan. Ya. Sama sains politik, komunikasi, antropologi kita khususkan sebab kita tengok kebanyakan ada orang ni menganggur, kita ambil dia orang ni sebagai jadi mastet kan. Dia orang bagi penerangan ke kampung-kampung sebab kita tengok kebanyakan parti-parti politik contohnya parti bangkang dia bagi ideologi yang tak bagus kepada rakyat. Jadi dia orang ni bagi penerangan yang betul. Ya. Kalau kita tak ambil dia orang ni, jadi sia-sia saja kita pergi hantar dia orang pergi mengaji sains politik, komunikasi, antropologi. Dia orang boleh menjelaskan. Ya. Kemudian kita tengok kita ni kebanyakan orang-orang Malaysia ni dia terlibat dengan unsur-unsur negatif daripada negara Asia Tenggara, contohnya Thailand. Diorang buat mogok macam-macam kan. Kita ikut. Indonesia buat demonstrasi, kita pun ikut juga. Malaysia tu tak pernah buat demonstrasi. Diorang ikut ideologi ni. Patutnya kita boleh ambil lulusan tadi yang masjid kan, kita buat ambil masjid tu lulusan politik. Diorang bagi penerangan ke kampung-kampung. Saya tengok di kampung-kampung ni banyak unsur-unsur negatif berlaku juga. Sebab tu diorang kita nak melahirkan supaya sokong kerajaan, tetapi kita tak ambil dia orang lulusan ni untuk bagi penerangan. Saya tengok kalau JCOM ni kalau dia orang gunakan sepenuhnya, rakyat ni mungkin parti kerajaan perpaduan ni akan mendapat sokongan yang banyak. Minta di panel ulas dah ni. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan. Satu lagi pandangan yang cukup menarik sebenarnya. Tapi kalau kita rumuskan daripada apa yang disebut oleh pembanggil-pembanggil kita lah masing-masing, kecuali Dr. Muzaffar tadi, yang lain bersetuju, termasuklah Dr. Prof sendiri bersetuju bahawa JCOM itu harus diteruskan. Tetapi kita tidak mahu JCOM itu akhirnya kalau tidak berhati-hati akan dilihat sebagai satu lagi political tool kepada kerajaan yang sedia ada. Dan itu yang mungkin menimbulkan rasa tidak puas hati, menimbulkan rasa benci sebenarnya di kalangan rakyat terhadap kewujudan JCOM ini. Itulah Tuan Syikawi tadi saya katakan bahawa penjenaan persepsi di kalangan rakyat ni. Jadi tugas untuk penstrukturan semula dan penyelarasan semula JCOM ini adalah terlalu tinggi di sini. Bukan setakat untuk mengubah persepsi rakyat, dan yang kedua meletakkan JCOM itu di hala tuju yang betul, di mana saya mengungkit pasal isu identiti di situ. Bukannya sebagai propaganda politik tetapi lebih kepada suara rakyat di sini. Jadi untuk isu-isu besar yang memerlukan pemerhatian negara seperti kita boleh katakan masalah kekurangan beras dan sebagainya. Isu-isu ini semua ataupun dasar-dasar utama yang ditekankan oleh kerajaan ini, kita perlukan JCOM untuk diberikan penerangan. Dan selebihnya itulah yang saya katakan bahawa koordinasi dengan komunikasi korporat setiap kementerian-kementerian yang lain. Dan juga saya ingin tekankan di sini dari segi keanggotaan untuk JCOM ni, okey, kita lihat ni kita memerlukan seorang yang berpengalaman. Okey, nak dikatakan profesor semua ni ulat bukunya, tak. Ramai yang menjalankan kajian-kajian yang memberikan kajian-kajian, dapatan-dapatan hasil kajian itu kami share kepada kerajaan, dan untuk menunjukkan keadaan asal apa yang berlaku di peringkat akar umbi, dan penglibatan community servis ni pun terlalu banyak. Okey, saya pun ada terlibat di dalam yayasan dan juga kerja-kerja kebajikan yang mana kita melihat setiap sektor-sektor masyarakat bagaimana mereka sedang mengimbangi kehidupan harian mereka dengan masalah-masalah ekonomi harian. Jadi kita war-warkan mesej itu kepada kerajaan. Jadi saya percaya bahawa kalau JCOM ini diletakkan di dalam satu track yang betul, dengan tidak perlu dibuat penjenamaan semula, tetapi
suara rakyat yang boleh memberikan impak, yang memberikan satu kesan yang mendalam dengan penggunaan jabatan-jabatan penerangan yang berada di dalam setiap negeri ini, kita boleh mainkan satu peranan yang begitu penting. Betul. Di sini. Setuju. Okey, Prof, kita rehat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi mungkin ada lagi beberapa persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio, Profesor Madya Dr. Sarah Chinnasamy, iaitu penganalisis politik dan media sosial daripada UiTM, dan kita masih lagi tentu je bercakap tentang memantap semula imej Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun JKOM. Rehat dulu. Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهر يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Kalau anda masih lagi menumpukan perhatian sama kami di ruang bicara ini, kita masih lagi bercakap tentang memantap semula imej Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun JKOM. Jadi Prof, dah banyak perkara yang kita sentuh sebenarnya, tapi ialah satu cabaran sebenarnya kepada JKOM sendirilah dalam usaha untuk merancang, terutamanya bagi membolehkan mereka mengendalikan isu-isu yang kita anggap sensitif itu, bukan saja dari aspek politik, tetapi memastikan transparansi dan juga keadilan dalam penyampaian maklumat. Jadi seperti yang saya katakan tadi Tuan Syukawi, yang pertamanya adalah dari segi memperkukuhkan identiti JKOM, yang keduanya meletakkan di hala tuju landasan yang betul, dan ketiga adalah lebih kepada strategi-strategi mereka centralisekan maklumat dengan kerjasama dengan komunikasi korporat dengan setiap kementerian. Tetapi perkara nombor 4 ini adalah perkara yang terlalu penting kerana ia bukan juga setakat isu-isu sensitif di sini, tetapi lebih kepada soal penularan maklumat palsu dan tidak sahih. Jadi benda ini adalah berkait rapat dengan berita palsu, misinformation, disinformation, tahap ia memberikan kesan terhadap rakyat kita. Jadi di sini ini banyak berkaitan dengan isu-isu ataupun dasar-dasar yang dikeluarkan oleh kerajaan. Pasal itu saya selalu di dalam ceramah saya memberitahu kepada setiap komunikasi korporat kementerian, mereka perlu berwaspada setiap kali melihat adakah nama web diorang tu diduplikatkan dengan penambahan HI ke, ataupun diletakkan H ke, bernama pun dulu pun pernah dapat satu logo baru atas nama penama, yang mana kita tengok logo, kita
kita pun terpercaya isu tu dikeluarkan oleh bernamakan, sebenarnya itu adalah penamaan. Macam tu isu-isu sensitif ini adalah satu stage yang nombor 4 ni yang saya katakan terlalu serius untuk kita memantau. Ini kerana ada isu yang bila kementerian-kementerian ini mengeluarkan setiap satu skim ini, ada pihak yang modified yang menularkan berita-berita palsu di situ. Dan di situlah dirinya JECOM di situ untuk memberikan penerangan yang betul di situ. Walaupun saya memberikan dalam ceramah saya mengatakan buat labelan sebagainya, fitnah dan sebagainya, tetapi akhirnya ia jatuh kepada pihak JECOM juga untuk memberikan penerangan sehingga peringkat akar umbi. Dan kalau kita lihat isu-isu sensitif yang berkaitan dengan agama, bangsa, itu adalah satu perkara yang agak sensitif. Jadi di sini JECOM perlu memainkan satu peranan untuk memperbetulkan perkara yang dikatakan boleh merancuni, yang dikatakan boleh memberikan ketakutan, yang boleh memberikan kecurigaan terhadap rakyat. Kalau kita lihat di India umpamanya, diorang ada WhatsApp, India Gov, yang mana mereka kerajaan, iaitu badan seperti JECOM juga di situ yang mengeluarkan satu WhatsApp, iaitu India Gov, yang menerangkan informasi-informasi yang ditularkan salah yang berkaitan dengan dasar dan juga program-program kerajaan. Itu juga boleh melibatkan tahap penerimaan ataupun pendaftaran rakyat terhadap sesuatu program ataupun sesuatu skim di situ. Ada juga satu soalan Prof. Ini pun saya anggap cukup penting dan menarik sebenarnya. Ada pandangan-pandangan di luar sana juga yang bermain di kalangan masyarakat yang mengatakan bahawa mungkin JECOM should be an independent body macam JASA dululah. Tidak harus diletakkan di bawah mana-mana kementerian supaya mereka ada kebebasan sebenarnya untuk merancang, untuk meneliti semula apa yang mereka perlu lakukan. Apakah ini satu cadangan yang mungkin perlu dilihat semula oleh pihak kerajaan? Saya rasa adanya wajar ia diletakkan di bawah Kementerian Komunikasi. Kalau kita nak bercakap sebagai untuk mengambil keputusan sendiri ataupun mempunyai pengusulan polisi-polisi, itu pengusulan tentang majlis media tu Tuan Cekawi, yang tu lain. Jadi yang ni lebih kepada soal yang mana kita harus diletakkan di bawah Kementerian Komunikasi kerana dia menjadi satu badan yang boleh mewawarkan semua program yang ditawarkan oleh setiap kementerian. Pasal tu saya katakan tadi, koordinasi program itu adalah begitu penting. Sejauh manakah mereka boleh menjalankan program berkenaan dan sejauh manakah mereka boleh dapat gerakan sehingga ke peringkat akar umbi dengan kerjasama JECOM di situ. Dan perkara itulah yang sama perlu diadaptasikan untuk penularan berita palsu agar ia tidak memberikan satu ketakutan ataupun kecurigaan di kalangan rakyat kita. Dan pada masa yang sama juga perlu menempis sebarang tomahan yang berkaitan dengan dasar-dasar ataupun polisi-polisi yang digerakkan. Jadi agenda utamanya di sini adalah soal kebajikan rakyat. Tapi in the end of the day ada pandangan yang berpendapat Prof kalau kita letak JECOM itu di bawah sesuatu kementerian dan kerajaan telah pun membuat keputusan meletakkan JECOM ini di bawah Kementerian Komunikasi, tetapi ada yang mengatakan bahawa ianya seolah-olah tidak memberi kebebasan kepada JECOM sendiri untuk melontarkan pandangan-pandangan. Tapi ialah dari segi kawalan mungkin itu juga satu aspek yang cukup penting sebenarnya. Tetapi tak tahulah pandangan apakah ini akan menyekat kredibiliti JECOM itu dan sekaligus juga memperolehi semula kepercayaan, keyakinan rakyat kepada kredibiliti JECOM. Saya percaya tu Tuan Cekawi, sebab soal gatekeeping ni, soal monitoring ni, ini adalah satu perkara yang kita tidak dapat elakkan, tetapi
perlu kita mengambil kira. Ini antara soal utama yang perlu kita adaptasi berdasarkan dengan perkembangan teknologi yang berlaku pada masa sekarang. Yang saya selalu sentuh di sini adalah walaupun kita cuba melindungi sesuatu maklumat ataupun kita mempunyai limitasi dari segi siaran sesuatu maklumat, rakyat kita mempunyai sumber sekunder untuk membaca, menilai, like, share berkenaan isu-isu berkenaan. Pasal tu hari ini kita lihat kita tidak boleh membatasi sebarang penyiaran maklumat. Tidak boleh kerana kebesaran teknologi maklumat dan juga rakyat Malaysia kita ni satu hari 8 jam duduk depan internet. Dalam 8 jam, 5 jam, 3 jam je diorang gunakan untuk balas email. Lagi 5 jam ni mereka duduk di dalam platform media sosial. Dan hari ini banyak mainstream media, media-media perdana, cetak, penyiaran semua dah mempunyai versi-versi digital pada hari ini. Jadi maklumat tu cepat mereka boleh sampai. Jadi perkara itu mungkin perlu ambil kira sejauh manakah limitasi pemberian maklumat itu harus kita galakkan. Kalau kita cantas maklumat sedikit, rakyat kita mempunyai sumber kedua untuk mendapatkan maklumat berkenaan. Jadi dia akan orang kata apa reflect baliklah credibility JECOM itu sendiri. Tetapi pasal kalau kita setakat mewawarkan dasar dan juga sebagai suara kerajaan, saya rasa ia betul-betul boleh memainkan satu peranan yang penting. Jadi JECOM sekarang ini perlu secara serius memikirkan satu perubahan dari segi liputan yang dibuat, berita yang ingin dikeluarkan. Tadi pun Prof menyebut bahawa yang penting ialah menyampaikan berita-berita yang mungkin memberi manfaat kepada komuniti secara keseluruhannya. Mungkin masanya sudah sampai bahawa JECOM jangan hanya menumpukan perhatian komunikasi mereka itu hanya memberi tumpuan kepada agenda politik semata-mata. Kita dari segi penyampaian maklumat ni, kita tidak mahu ada golongan yang tertinggal dari segi penyampaian maklumat. Golongan seperti orang asli. Orang asli. Di mereka yang di Sabah, Sarawak, di Semenanjung. Jadi perkara-perkara ini yang perlu kita fikirkan di situ, bagaimana kita dapat memberikan maklumat itu sampai kepada setiap pihak. Jadi ini adalah perkara utama yang saya rasa pihak JECOM perlu fikirkan, bukan setakat dari segi mengubah penjenayaan persepsi rakyat, tetapi lebih kepada meletakkan mereka di hala tuju yang betul, mengubah identiti yang sedia ada dan juga membuat penambahbaikan dari segi strategi komunikasi. Ini yang kita lihat. Kita tidak mahu di mana rakyat tidak memahami apa dasar dan polisi-polisi yang dibuat oleh kerajaan buat pada masa ini. Jadi pemahaman adaptasi dasar polisi itu perlu ada. Untuk itu siapa yang memainkan peranan yang penting di sini? JECOM. Bukan setakat itu juga, tetapi tahap dia menyampaikan maklumat kepada setiap komuniti-komuniti yang wujud di negara kita. Satu, kita hampir di penghujung, tak banyak masa lagi yang tinggal Prof ya. Jadi kita mengharapkan sesuatu yang cukup menarik dan penting sebenarnya yang akan dilakukan oleh JECOM, dan saya setujulah dengan apa yang Prof sebut, dengan apa yang komen-komen yang kita dengar sebentar tadi. Mereka juga walaupun ada yang tak menyokong, tetapi ada yang memberi sokongan bahawa JECOM harus kewujudan JECOM itu harus diteruskan. Dan ini juga mengingatkan saya selari dan selaras dengan apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, bahawa dia sendiri mahukan supaya mungkin all media memainkan peranan dalam usaha untuk memberikan maklumat yang tepat dan sahih kepada masyarakat, bercakap tentang bagaimana nak memajukan negara, bercakap tentang bagaimana beliau mahukan satu tata kelola yang lebih cekap dan bersih. Jadi ini merupakan satu cabaran yang hebat kepada JECOM sendiri.
Ya. Ya, betul. Yang ni lebih kepada engagement dengan public. Engagement dengan public kepada mereka-mereka yang ingin melibatkan diri mereka dengan skim-skim ataupun dasar-dasar yang tertentu, sebab kita tidak mahu di mana kita melihat adalah agak sukar untuk berjumpa pihak jabatan berkenaan, agak sukar untuk kita berjumpa dengan menteri berkenaan ataupun timbalan menteri berkenaan. Kita tidak mahu komentar-komentar ini dikeluarkan kerana rakyat tidak faham apakah dasar dan polisi-polisi yang itu ada. Jadi JECOM kalau distruktur dengan cara yang betul, saya rasa ia boleh memainkan peranan yang penting, bukan setakat di peringkat pusat tetapi edaran secara seluruh negara mengikut negeri, iaitu daerah dan juga mungkin mengikut lagi mukim dan sebagainya. Tetapi untuk itu gerak kerja itu centralized itu haruslah kukuh. Harus kukuh dengan mekanisme penyampaian maklumat, dan saya percaya di sini soal JECOM tidak relevan itu tidak harus wujud. Ia harus diadakan kerana sekiranya anda mempunyai lebih daripada satu medium penyampaian maklumat daripada pihak kerajaan, itu ia amat membantu untuk menyalurkan maklumat. Kita tidak boleh melihat dari segi lanskap di peringkat bandar saja. Apa kata mereka yang duduk di timur, di timur, mereka yang duduk di Sabah, Sarawak dan sebagainya, untuk dasar-dasar besar yang dibentangkan oleh kerajaan. RMK 12 bernama pun memainkan satu peranan yang penting untuk mewawarkan rancangan-rancangan di bawah RMK 12. Itulah peranan media. Okey, sayang sekali masa mencemburui kita sebenarnya, Prof. Jadi kita berakhir di sini, tapi apa pun jutaan terima kasih sebenarnya kepada Profesor Madya. Dr. Sarah Chinnasamy, iaitu penganalisis politik dan media sosial Universiti Teknologi Mara ataupun UiTM, kerana sudi bersama kami di program Ruang Bicara ini. Banyak yang kita sentuh sebenarnya, tetapi apa yang kita harapkan, rumusan daripada apa yang disebut oleh Prof tadi, kita mengharapkan kita masih memerlukan JECOM sebenarnya, tetapi JECOM juga harus berubah dari segi pendekatan mereka, liputan mereka, publicity mereka, dan kita mengharapkan bahawa JECOM sebenarnya akan menjadi senjata kepada pihak kerajaan sendiri untuk membunuh tomahan-tomahan palsu yang mungkin dimainkan dengan begitu meluas sekali melalui media sosial dan sebagainya. Jadi itulah yang ingin kita lihat daripada rumusan bila kita bercakap tentang JECOM ini. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara, dan jangan lupa Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Bye-bye.